Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu semula kita pada hari ini untuk menyambung semua pelajaran tahun 5, iaitu solat dalam kenderaan. Jadi Ustazah harapkan agar semua murid-murid tahun 5, khususnya tahun 5 Abu Bakar, 5 Umar dan Umar, semua dalam keadaan baik bersama keluarga masing-masing. Jadi hari ini kita nak sambung semua pelajaran yang kedua, iaitu solat dalam kenderaan. Jadi Ustazah harapkan supaya murid-murid sudah bersedia dengan buku tahun 5. Ya, kita boleh buka muka surat 9, muka surat 10, 11 dan 12. Ya, okey, mari tu kita sama-sama semak buku tahun 5. Baiklah ya. Saya harap murid-murid semua dah bersedia dengan buku masing-masing ya. Okey, kita tengok pelajaran kedua, iaitu solat dalam kenderaan ya. Jadi dekat situ semoga saya harapkan supaya di akhir pelajaran kita nanti kita akan sama-sama dapat menyebut syarat sah solat dalam kenderaan, menyatakan kaifiat solat dalam kenderaan, dapat menyenaraikan hikmat solat dalam kenderaan dan dapat mengaplikasikan amali solat dalam kenderaan ya. Jadi kalau tengok situasi dalam muka surat 9 tu, kita tengok situasi macam mana orang solat dalam kapal terbang ya, dalam keadaan sedang bergerak, solat dalam kereta api ya. Selain daripada itu, kita apa lagi pekerjaan yang kita boleh solat di dalamnya. Contohnya bas, kereta dan sebagainya. Okey. Dari itu mari kita tengok semak seterusnya, iaitu muka surat 10. Okey. Kalau boleh kita baca sama-sama. Kalau sudah baca, murid-murid baca. Okey, solat, syarat sah solat orang yang sakit. Baiklah ya, tengok syarat sah solat yang sakit. Kita tengok yang pertama, dia bukan setakat solat dalam kenderaan, syarat sah orang yang sakit, bahkan orang yang sihat pun syaratnya sama ya. Yang pertama sekali kita tengok suci daripada hadas dan najis. Yang kedua, mengetahui masuk waktu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, menutup aurat ya. Jadi sebelum kita solat, kita pastikan pakaian tempat yang kita nak solat tu ialah suci daripada hadas dan najis. Okey. Yang kedua, pastikan juga kita nak solat sudah masuk waktu. Sekiranya belum masuk waktu, maka solat kita tak sah ya. Kemudian yang pastikan yang ketiga ialah pasti menghadap kiblat. Solat yang didirikan tanpa menghadap kiblat, maka solat kita tak sah. Walaupun solat dalam kenderaan, walaupun solat di mana saja kita solat, pasti kita kena menghadap kiblat. Kemudian yang keempat ialah menutup aurat ya. Baik lelaki baik maupun perempuan, setiap kali kita nak solat nantilah kita menutup aurat, lagi-lagi orang perempuan ya. Okey. Jadi itu di antara syarat sah solat dalam kenderaan ya. Ada 4. Kemudian bahagian nota kaki kita baca sama-sama. Setiap mukmin wajib menunaikan solat dalam waktu yang ditetapkan di mana jua dia berada. Solat tetap ditunaikan dalam waktunya. Okey, faham ya? Okey. Kemudian kita tengok tajuk seterusnya, iaitu kaifiat solat dalam kenderaan. Kalau dalam situasi gambar tersebut, murid ni sedang solat dalam kenderaan, iaitu dalam kereta ya. Kita tengok perhati betul-betul macam mana kaifiatnya, macam mana caranya solat dalam kenderaan. Okey, kita baca sama-sama. Okey, pertama, tiap kali nak solat mesti niat berserta takbiratul ihram. Sebab kenderaan kereta, jadi kita niat dan takbir itu dalam keadaan duduk. Okey. Duduk. Yang kedua, membaca Fatihah dan mana-mana surah yang dihafal. Okey, kemudian rukuk. Rukuk pun ikut kemampuan. Seterusnya ialah i'tidal. I'tidal. Selepas i'tidal kita sujud. Sujud pun tidak terlalu menundukkan kepala, ikut kemampuan kita sebab kita duduk dalam kenderaan. Kemudian duduk antara 2 sujud, tengok situasi yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Itu cara duduk antara 2 sujud. Kemudian sambil dia membaca tahiyat akhir, kemudian memberi salam.
boleh beri salam ke kanan dan ke kiri sebab kita duduk dalam kenderaan. Kemudian yang akhir ialah rukuk. Kemudian nota kaki bawah tu semua, rukuk dan sujud adalah mengikut kemampuan. Bermakna kita tak boleh paksa sangat ya. Kita kemampuan kita lah rukuk dia lebih tinggi daripada sujud. Sujud lebih rendah. Jadi saya harap murid-murid faham ya tentang kaifiat cara solat dalam kenderaan. Okey, seterusnya kita tengok muka surat seterusnya, iaitu muka surat 12, iaitu hikmat solat dalam kenderaan. Okey, cuba baca dan faham. Ada 4 hikmat kebaikan solat dalam kenderaan ya. Pertama, sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat. Solat wajib ditunaikan dalam keadaan apa sekalipun, sebab secara tak langsung bila kita solat kita sentiasa mengingati Allah. Ya. Kemudian yang kedua, solat dapat melaksanakan ibadat sesuai dengan kemampuan seseorang. Bermakna kita solat di mana juga kita berada ikut kemampuan kita rasa. Sebelum tu kita dah belajar solat cara orang sakit, tak mampu berdiri kita boleh duduk, tak boleh duduk kita boleh baring mengiring, tak boleh baring mengiring kita boleh baring mana bentang. Jadi bila kita solat kenderaan kita ikut kemampuan kita lah. Biasanya dalam kenderaan duduklah kita yang sesuainya ya. Kemudian yang ketiga ialah hidup diberkati dan diredai ya. Walaupun kita nak berpergian, kita musafir, solat tetap ditunaikan bila tiba waktunya supaya perjalanan kita lagi dipermudahkan ya. Sebab itu hidup diberkati dan diridai oleh Allah. Kemudian hikmat yang seterusnya ialah memperolehi ketenangan jiwa. Dalam keadaan kita solat, kita akan tenang jiwanya walaupun dalam keadaan kita musafir, walaupun dalam keadaan solat dalam kenderaan. Jadi itu di antara hikmat solat dalam kenderaan. Saya ulangi semula. Sentiasa mengingati Allah dalam semua keadaan dan tempat, dapat melaksanakan ibadat sesuai dengan kemampuan seseorang, hidup diberkati dan diredai oleh Allah, kemudian memperolehi ketenangan jiwa ya. Jadi kemudian sekali yang baru sekali tahukah anda, cuba baca apakah yang dimaksudkan tahukah anda tu. Nabi SAW hanya solat atas tunggangan untuk solat sunat sahaja ya. Apabila melakukan solat fardu, baginda turun dari kenderaan ya. Sepanjang Nabi menyampaikan dakwahnya, selepas Nabi berpergian, Nabi menunggang unta, Nabi biasanya akan solat sunat di atas kenderaannya. Tapi setiap kali Nabi solat fardu, Nabi akan turun dari kenderaannya dan Nabi akan solat walaupun dalam keadaan bermusafir ataupun Nabi sepanjang perjalanan menyampaikan dakwahnya. Jadi dekat situ amalkan sentiasa solat dengan khusyuk. Apa cara solat kita buat, duduk, berdiri, melentang dan dalam kenderaan, kita kena sentiasa supaya solat dalam keadaan khusyuk. Jadi saya harapkan supaya murid-murid semua faham ya untuk pelajaran kita hari ini. Kalau murid tak faham, murid-murid boleh PM Ustazah lah, tanya sedih kalau untuk saya nak fahamkan ya. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, jadi setakat itu saja yang saya dapat sampaikan. Ada masa kesempatan kita akan sambung sebelum pelajaran seterusnya untuk di masa akan datang. Sekian saya ucapkan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.